Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua. Leka saya baca komen kepada rakan-rakan sampai terlajak dia punya timing. Baik, salam sejahtera buat semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Buat penonton-penonton yang sedang menonton live kami di Facebook dan juga ada yang menyaksikan kami di laman web kami www.tvctc.fm. Okey, terima kasih. Dan untuk hari Selasa seperti biasa selepas segmen Inilah Ceritaku, kita akan bersama dengan satu lagi segmen yang sangat menarik, iaitu segmen Bicara Teknikal. Baik, cikgu pun dah berada di hadapan saya dengan penuh senyum simpulnya. Baik, Royson Gerard, selamat malam cikgu dan juga Pak Su. Selamat malam. Okey, daripada Nizat Pawan, Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. 5 minit to go. Wow, bagus lah. Azwan Peace, Assalamualaikum Pak Su dan juga cikgu, semoga sihat walafiat. Amin, insyaAllah. Ziko Sidam, selamat malam DJ Pak Su dan cikgu Aslan, minta pandangan bagaimana nak mengesahkan MHW yang valid dan selepas momentum saya susah nak masuk entry. Susah nak masuk entry Baik Ziko, sabar. Selamat malam cikgu dan Pak Usu Wah, kau tambah you pula Pak Usu baby macam mana cikgu? Wah, dah sihat kah? Kucing apa khabar? Salam daripada JB. Tak sabar nak meet cikgu Sabtu ni. Oh, cikgu nak pergi JB Tak, Sabtu ni kelas. Oh, ada kelas. Baik. Salam cikgu EU. InsyaAllah. Ni daripada siapa EU ni? Izzuan Johari. Murni Al-Azhar, Assalamualaikum Abang Lan dan juga Pak Su. Cucu Pak Leh, salam cikgu dan Pak Su, syukur kami tetap sabar menunggu. Masya Allah, saya sebenarnya teringin sangat nak bersama dengan cucu Pak Leh dalam segmen Inilah Ceritaku. Betul. Kan? Kita panggil abang kita kat sana, datang sini. Okey, baik. Salam daripada Airil. Salam DJ Pak Su dan juga cikgu Aslan. Baik, ada lagi? Thank you Pih Khalid. Al-Hakim, dia bagi salam dekat cikgu Aslan dan juga saya. Waalaikumsalam. Dia minta JBP NZD GN. Sinopati Sriwijaya, Assalamualaikum, selamat malam cikgu Aslan dan juga cikgu Pak Su. Pak Zu. Tadi Pak Usu ni Pak Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Boleh ajak favorite DJ. Wah, insyaAllah. Ni daripada mana ni? Sinopati Sriwijaya ni. Oh, sabar ke daripada seberang? Tak kisahlah. Saya Anton daripada Sumatera, Indonesia. Alhamdulillah. Baik cikgu. Akil pun ada bersama dengan kita, Akil Azman. Baik, kalau saya baca terus nanti dah habis 5 minit. Segmen 1 jam. Tapi kalau tak baca sekarang, yalah, kita hargai penonton kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik cikgu. Tanpa membuang masa, saya serahkan segmen Bicara Teknikal ini kepada cikgu Aslan gitu ataupun Nasrio Effect. So, anda sudah bersedia, saya dah bersedia, cikgu dah bersedia. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar abang DJ kita Pak Su? Alhamdulillah. Malam ni kita ada adik buboy kita dengan adik Abu kita. Dua-dua ada. Boleh pilih antara satu. Dua-dua bujang. Alhamdulillah tuan-tuan, selamat malam. Selamat sejahtera kepada semua yang berada di luar sana. Hati-hati, bulan 12 musim tengkujuh. Ya. Di separuh-separuh tempat. Jadi ada tempat-tempat yang telah dilanda banjir. Baik. Kita kena alert lah. Dulu kalau biasa tidur malam tu sangat-sangat nyenyak. Sekarang malam tu kena lebih berhati-hati lah, sebab dia ada tanda-tanda lah. Macam nak hujan lebat, dia mesti macam sebelum banjir mesti hujan. Betul. Hujan perlahan dan lebat. Tu signal dia, tu tanda dia. Yalah, betul. Jadi benda-benda tu yang kita kena alert. Jadi bila kita alert sesuatu, kita dah bersiap siaga. Fokus utama kita tuan-tuan, waktu-waktu hujung tahun ni adalah keselamatan diri kita dan keluarga dan orang-orang yang tersayang. Penting tu, sangat penting. Terima kasih cikgu atas nasihat peringatan tu tadi. Sama untuk saya jugalah. Dan sama juga dalam kita cakap pasal market, kita kena kenal signal. Sebelum makan nak jatuh, dia ada beritahu, aku nak jatuh ni. Macam tadi nak banjir, mesti ada hujan. Dia tak tiba-tiba banjir, tak ada maksud.
Jarang berlaku. Itu di luar Di luar kalau empang pecah ke itu lain lah kan. Itu lain. Jadi benda-benda macam ni lah. Jadi sebelum saya terlupa lah, Baik. bila di puncak seruannya bergema, si buta dan pekak terpukau bicara. Sekali kita MC mampu terkesima, sediakah berlari di ranjau berbara? Sedia. Wah, Pak tu tengah fikir. saya tengah fikir ni. Bara ni kan. Wow. Sediakah berlari di ranjau berbara? Oh, dia ada masuk di sebaliknya tu. Okey, baik. Baik cikgu. Ulas sikit pasal pantun tu. Okey. Kenapa cikgu letakkan sanggup untuk lintas bara api ni? Alhamdulillah minggu lepas Baik. saya ada di Kuching, dan pada hari Khamis malam, Jumaat malam, saya berkesempatan bertemu dengan trader-trader yang positif yang berada di Kuching, dan juga ada juga yang datang daripada Brunei. Wow. Yes. Masa cikgu kat Sarawak? Yes. Oh. Saya duduk pukul 9 malam. Saya bercerita sampai pukul 12.30 malam. Saya tak sedar tengok kawan sebelah, muka dia, mata dia dah mengantuk. Alamak, bos saya perasan dah pukul 12. Saya kena buka cerita tuan-tuan 3 jam. Alamak, kejap katanya. Dan tu Khamis malam. Dan Jumaat malam habis berhenti pukul 1. Saya berada di Kuching. Banyak input yang dia orang dapat tu. Memang tuan-tuan, saya tak ada nak simpan-simpan lah. Tak ada benda nak simpan pun. Kan? Cerita je. Cerita je lah. Cuma saya nak, sebab kadang-kadang yang datang tu saya nak tahu dia punya background. Baik. Adakah dia totally zero atau dah ada sedikit ilmu. Senang saya nak mencelah kat mana-mana lah. Baik. Tapi penceritaan dia, tuju dia samalah. Jadi masing-masing menceritakan bahawa MC tu menjadi sesuatu yang lumrah. Baik. Saya juga dulu tuan-tuan, memang itu juga menjadi benda yang biasa bagi saya. Tapi alhamdulillah bila dah ada sedikit ilmu, kita faham, ada ilmu, kita usaha, kita faham, kita yakin, dan kita kongsikan dengan orang sekeliling kita yang berminat lah. Kita cerita, tuan-tuan, insya-Allah keyakinan tu akan datang lebih pada kita. Jadi jangan segan-segan untuk kita nak berkongsi ilmu. Dan alhamdulillah saya on the way daripada nak balik daripada Kuching naik Grab, sampai even daripada KL nak balik rumah naik Grab sekalipun, bertemu dengan orang yang juga trade forex. Allah. Dia tahu. Allah. Jadi saya bercerita kepada dia, jangan putus asa. Tak ada benda yang akan menahan kita. Selagi kita nak berusaha tuan-tuan, selagi kita berfikiran positif, kita nak berusaha, insya-Allah kita berjaya. Cuma bila tu kita tak tahu. Selagi kita melangkah daripada langkah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tuan-tuan, insya-Allah kita akan berjaya. Bila tak tahu. Tetapi kalau kita langsung tidak membuat satu langkah sekalipun, confirm kita gagal. Jadi positif dalam diri kita lah. Apa yang kita nak. Wah, betul lah cikgu jumpa orang yang macam tu. Apa yang kita nak sebenarnya. Jadi dia memberi satu impact bagi saya kan. Tak ada orang yang nak susah. Tapi daripada susah lah kita akan merasa bahawa untuk berjaya, kita akan melalui dia punya ranjau yang berbara. Bagus saya faham. Baik cikgu. Sanggup. Boboy tadi dah sanggup awal, dia cepat tangkap. Dia belajar dulu bahagian falsafah. Okey, alhamdulillah. Apa yang saya nak kongsikan malam ni tuan-tuan, baik, adalah saya duk tengok setup weekly sebenarnya. Saya duk tengok banyak pair, dan semalam sampai rumah saya tengok apa yang saya boleh entry. Dan semalam saya ada membuat beberapa entry, tapi entry pendek lah. Hari Isnin kebiasaannya memang kata market slow. Okay. Tapi saya berdasarkan pada setup semalam, sebelum naik flight saya nampak okey ada setup buy di EU, tapi dia pergerakan dia tak kuat. Jadi sampai malam tadi saya sampai rumah, saya tengok alamak, pergerakan dia agak lemah. Saya cakap guru, okey korang TP dululah, sebab movement dia tak kuat. Jadi bila selesai hari Isnin tuan-tuan, maka telah pun muncul 24 candle H1. Baik. Jadi dia dah bercerita, okey aku dah ada 24 candle ni cerita aku sebenarnya hari Isnin. Dan dia dah keluar 6 candle H4. Okey, ni cerita aku pada hari Isnin. Jadi cerita daripada hari Isnin telah menggambarkan apakah kemungkinan dia nak buat pada hari ini, dan insya-Allah sepanjang minggu.
Itu cerita dia. Jadi bila saya melihat banyak pair dan antara pair yang menarik minat saya dan saya pun dah entry, biasalah entry saya biasa akan merah dulu. Sebab saya akan mencari kawasan-kawasan yang dipanggil market hilang volume. Tuan-tuan, kenapa? Saya bagi gambaran kasar. Kenapa sekarang saya selalu bercerita tentang market hilang volume? Dulu kebiasaannya apa yang saya buat saya selalu mencari entry selepas nama dia arah kukuh. Bagi orang yang dah biasa BBMA, ni nama-nama yang selalu disebut-sebut. Bagi sesiapa yang tak mahir, dia kena tahu nama ni dan cuba gunakan video-video yang ada di CTC ni untuk tuan-tuan scroll dan dengar selalu, dan itulah benda yang akan saya selalu sebut. Dulu kalau Pak Su ingat, sebelum siri-siri yang ke-100, sekarang ni 119. Ini 119 ya, betul. Sebelum yang ke-100 tuan-tuan, saya banyak menggunakan nama-nama seperti arah kukuh, re-entry dan momentum untuk mencari entry. Tapi alhamdulillah, bila kita berkongsi dengan orang, Allah memudahkan untuk kita faham dan dibagi kita sedikit kefahaman tu yang saya kongsikan. Saya mula memahami dalam bulan tahun ni, hari raya puasa itu dalam bulan 5-6, dapat sedikit kefahaman tentang market dalam volume selepas hampir 6 tahun pegang BBMA. Selepas 6 tahun tuan-tuan, baru nampak ini rupanya market dalam volume. Macam tu. Perjalanan saya memang lama Pak Su. Apa yang saya dapat memang lama. Dulu pun selama 23 tahun saya trade, all the way loss, baru lepas tu dah menghasil profit. Itulah perjalanan saya agak slow sebab saya suka test seorang-seorang. Sebab saya dah jarang jumpa atau lepak dengan orang dah. Sebab pada saya lebih suka duduk, saya tengok termenung dan juga dalam grup banyak soalan yang akan ditanyakan. Daripada soalan-soalan tu saya akan kumpulkan, ni soalan-soalan yang bagus untuk saya nak berfikir. So yang betul tentang market dalam volume dalam BBMA apa tu? Baik. Bagi sesiapa yang hanya berjaya attend atau menghadiri kelas-kelas asas BBMA, tu terang saya kata, bila dia masuk dalam tajuk multi time frame, dia akan confuse. Sebab dalam asas BMA kita tidak ditekankan tentang banyak time frame. Kita cuma dikenalkan, sebab nama pun asas, kita dikenalkan apakah itu ekstrim, apakah itu market hilang volume, apakah itu arah kukuh, re-entry, momentum. Kita mesti kenal. Sebab tuan-tuan, jauh macam mana sekalipun dalam dunia BBMA ni, kefahaman teknikal BBMA ni, bagaimana jauh pun tuan-tuan faham, 5 ni lepas tu dia kena pegang. Ini hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Tak tahu pun ni tuan-tuan, pusing-pusing memang pening kepala. Dia mesti tahu ni, dia mesti nampak. Cuma bila dia dah faham nanti, perjalanan yang jauh nanti, dia akan apa maksud? Dia akan cuba kupas setiap nama-nama ni. Dan masing-masing, saya jumpa ramai trader BMA yang ada kemahiran tentang ekstrim, yang ada kemahiran tentang market hilang volume, yang ada kemahiran tentang arah kukuh, yang ada kemahiran tentang re-entry, yang ada kemahiran tentang momentum. Itu saya jumpa. Saya nampak. Dulu macam dia pakar dalam satu-satu. Betul. Dia pakar, dia tahu, dia tahu ekstrim ni memang makanan dia. Saya jumpa orang macam tu. Dan saya mula faham. Macam kita sekolah lupa sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada banyak subjek. Betul. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dulu dipanggil ilmu hisab, cara matematik. dan akhirnya bila kita belajar kat universiti, subjek tu dikurang. Dan kalau siapa membuat PhD atau master, dia akan ada satu subjek yang mana dia sangat mahir dengan subjek tu. Dipendekkan. Sama juga Nabi BMA. Tuan-tuan akan nampak 5 ni, tapi tuan-tuan akan tahu paling nama mana yang tuan-tuan rasa ini memang makanan aku. Setelah tuan-tuan usaha dan kupas satu persatu tu. Itulah yang perjalanan yang saya faham. Dan bila saya jumpa trader yang lain, kita macam mana dia entry, saya tanya. Dan dia entry menggunakan ekstrim. Dia saya faham benda-benda tu. Saya sendiri, saya memilih dulu, saya tak nampak dulu ekstrim saya tolak, MHV saya tolak, sebab saya tak nampak benda ni. Dan bila saya nampak arah, baru saya sibuk cari re-entry.
Tapi alhamdulillah setelah banyak berkongsi, dapat sedikit kefahaman. Okey, Extreme, MHB saya dah mula nampak kat mana nak masuk. Mula-mula dulu cikgu agak Memang blur sisihkan dua benda sebab ni. tak tahu kau ni mula kat mana, apa masa kau sebenarnya tak nampak. Itu sebab bila ada bertanya, dia kata dia tak boleh check entry, saya faham, saya melalui proses tu. Ya, betul. Untuk memahami proses tu, tuan-tuan, again dalam mati, tuan-tuan kena asas, kena ada mati time frame. Dan macam biasa saya kata, okay, untuk mendapatkan kefahaman tu, 3 time frame adalah suatu cara, adalah antara satu cara terbaik untuk kita nak faham. Biasa saya ambil, tuan-tuan, dia punya kuncinya untuk entry dalam seminggu, mingguan punya kunci entry adalah di weekly. Weekly, tuan-tuan, cari di manakah bacaan-bacaan re-entry. Muncul re-entry. Apabila tuan-tuan nampak muncul re-entry di weekly, maka tuan-tuan akan nampak biasanya akan muncul apa di daily adalah extreme. Kalau tak ada extreme, marketlah volume. Sebab extreme adalah suatu keadaan di mana garisan MA5, kalau extreme sell, MA5 high tu berada di luar BB dan candle tutup di luar BB. Kalau tidak, just marketlah volume. Dan tuan-tuan akan nampak di 4 jam atau H4 adalah perjalanan penuh yang ditunjukkan daripada re-entry sell di weekly hingga ke kawasan re-entry buy di weekly. Ini yang saya nak cerita. Dulu saya tak tahu nak start kat mana. Kat mana nak mula? Nak mulakan pun rasa macam tak ada clue. Kat mana ni? Tak ada clue. Masuk silap, masuk silap. Tak nampak. Tu sebab bila saya faham ni, tuan-tuan, rupanya kita mesti pandang entry ataupun time frame yang besar. Time frame maksud yang paling besar untuk sepanjang minggu adalah mingguan atau weekly. Yalah, mingguan. Dia beritahu, aku ni duduk di kawasan resistance di weekly ke atau kawasan support di weekly. Itu je maksud. Sebab dalam satu candle, dalam satu minggu cuma ada satu candle weekly. Sama dia duduk kat atas atau dia kat bawah. Tu je. Duduk tengah-tengah tak cun, jangan ambil. Buat tak tahu je. Jadi bila start minggu kawasan tu berada di atas, ialah kawasan re-entry sell. Kalau di bawah, ialah kawasan re-entry buy. Disebabkan satu minggu, tuan-tuan, ada satu candle weekly, senang cerita. Kalau dia berada kat bawah, fokus buy je. Kalau berada kat atas, fokus sell je. Senang. Tapi bagaimana kita nak mencari nama-nama BBMA? Di situlah kita punya skill akan muncul. Sebab bila kita tahu dalam satu minggu tu cuma ada satu candle weekly, maka dalam satu minggu lepas tu akan ada 5 candle daily. Jadi dalam kefahaman multi time frame yang saya kongsikan, apabila kita menggunakan 5 candle minimum, maka kita akan jumpa satu bacaan BBMA. Kita akan jumpa satu bacaan BBMA. Okey. Sebab minimum candle dia adalah 5. Jadi apabila muncul kawasan re-entry sell di weekly dan daily pula membuat extreme sell, maka dia dah bercerita, aku nak jatuh ni. Tu cerita dia. Macam tadi nak banjir. Hujan lebat lah. Hujan daripada pukul 8 sampai ke pukul 4 petang tak berhenti. Nak banjir tu. Berhati-hati lah tu. Ada ketika kalau macam kat KL, tak payah 5-6 jam, 2 jam pun dah banjir. Jadi tu tanda dia. So tanda dia pula market, dia berada kat re-entry sell di weekly. Dah tahu kawasan sell. Lepas tu daily pula ada extreme sell. Dia dah beritahu, aku nak jatuh tu. Tu signal dia. Jadi bila nak jatuh, di mana kita nak mencari nama-nama ekstrim, market long volume, arah kukuh, re-entry momentum ni, di 4 jam atau di H4. Tu cerita dia. Tu sebab weekly kawan baik dengan daily, kawan baik dengan 4 jam. Tiga-tiga ni dia mesti ada. Tiga. Kalau tuan-tuan nak menggunakan contohnya re-entry di daily, so daily kawan dia 4 jam dengan H1. Kenapa? Kenapa? Bermaksud bahawa kalau tuan-tuan nak mencari entry-entry di antara kawasan tertinggi daily ke kawasan terendah daily, maka perjalanan dia, tuan-tuan, adalah dalam perjalanan sehari. Sebab satu candle daily, so di mana kita akan mencari nama-nama BBA itu di time frame H1. Sebab dalam satu hari cuma ada 24 candle. Bila 24 candle, dia mampu untuk membuat bacaan penuh atau full structure BBMA. Daripada ekstrim, market long volume, arah kukuh, re-entry, momentum, sampai habis. Sampai dia selesai. Itu sebab dulu saya tak faham. Dulu saya suka sangat tengok dekat daily. Jadi bila saya tengok ni, tuan-tuan, bila saya masuk,
saya terlepas pandang. Pasal apa? Sebab bila dia masuk hari ni, besok nak kena tutup. Saya ni jenis tak boleh nak tengok selalu dah. Jadi memang terlepas pandang. Jadi selepas tu saya faham, saya dah tak pegang daily dah. Saya pegang weekly. Bila weekly tuan-tuan, perjalanan daripada atas ke bawah atau re-entry sell kepada re-entry buy, dia memerlukan juga pergerakan satu minggu ada 6 darat 5 30 candle. Tuan-tuan, untuk membuat perjalanan penuh BBMA, minimum dia 20 candle. Kenapa 20? Sebab jumlah garisan. Sebab BB, kalau 20 candle untuk H4 bermaksud 80 jam. Tuan-tuan, bermaksud perjalanan tu memerlukan sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi lepas tu bila 3 hari, saya ada masa untuk nak tengok market. Ya. Banyak masa. Yes. Saya ada masa. Hari tu saya sempat pegang baby saya yang baru lahir dalam 2 minggu tu. Sempat pegang, saya buat support. Bagi susu lepas tu saya buat support lagi kat group. Sempat. Saya tak ada fikir saya punya entry. Kalau saya pegang daily lepas tu, hara saya buat ni. Nak nangis susu lagi, mana lagi? Yang lain lagi kan, tunggal langgang. Aduh, jadi betul. Setiap orang masa bujang lain. Tapi bila dah ada banyak tanggungjawab, jadi tuan-tuan pilih mana yang terbaik. Ya. Okay, so apa saya kena ceritakan kenapa? Nak bagi contoh, saya boleh bagi contoh. Kadang-kadang saya bagi contoh tapi dia tak faham asas kenapa dan dia terpaksa cerita balik. Benda ni tuan-tuan kena ulang sampai bila-bila. Tidak lupa. Jadi apa yang sebenarnya yang saya nak kongsikan tuan-tuan, kalau kita lihat di depan ni. Okey. Ini adalah pair Euro JPY. Ini yang saya cuba ceritakan. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan? Di sebelah kanan ni saya letakkan time 4 jam. Ni saya cerita bentuk saya ambil kenapa Euro JPY saya nampak bentuk dia mudah nak baca. Baik. Jadi tuan-tuan boleh gunakan kefahaman ni untuk nak apply pada mana-mana candle. Di sebelah kanan dia 4 jam basuh, di tengahnya adalah daily, di kiri sini adalah weekly. Okey. Tuan-tuan nampak kawasan-kawasan di weekly ni sebenarnya dia berada atau menyentuh garisan 5-10 high. 5-10 high. Jadi dia berada di kawasan tertinggi weekly. Dan satu benda lagi tuan-tuan. Di weekly ni candle menyentuh garisan EMA 50 di weekly. Sekali lagi di weekly sekarang ni tuan-tuan, okay, candle sedang berada atau menyentuh garisan EMA 50 di weekly. Tuan-tuan, ini bukan calang-calang punya garisan. Bukan kaleng-kaleng. Kenapa tuan-tuan? Garisan EMA 50 di weekly adalah kawasan-kawasan re-entry sell di monthly. Ulang sekali lagi. Garisan EMA 50 di weekly adalah kawasan atau zone re-entry sell di monthly. Untuk monthly. Jadi ada kemungkinan bahawa inilah zon-zon tertinggi di time frame monthly. Dan kalau saya besarkan basuh di sini, saya tandakan. Baik. Dan kalau saya sekarang di weekly tuan-tuan, kalau saya besarkan lagi time frame di monthly, basuh akan nampak basuh bahawa memang candle sekarang berada di zone re-entry sell di weekly, sebab sebelum itu basuh telah muncul bacaan momentum sell. Apabila muncul re-entry sell selepas momentum sell, itu adalah suatu petanda entry yang kuat. Cuma kita perlukan dia punya confirmation. Sehingga sekarang masih belum lagi ada sebarang confirmation atau pengesahan yang mengatakan betul ni adalah re-entry sell di monthly. Belum. Tetapi zone tu dia dah duduk. Okey, aku dekat monthly. Tuan-tuan, untuk nak validkan perjalanan monthly bukan benda yang mudah. Sekurang-kurangnya 4 jam atau H4 perlu membuat bacaan momentum sell. Kenapa H4? Kenapa bukan H1? Sekali lagi saya katakan, apabila kita membaca ataupun kita mencari entry-entry di time frame H1, maka perjalanan tu tuan-tuan akan selesai dalam candle daily sahaja, harian. Dia tak boleh berubah terlalu besar. Okay. Tetapi apabila tuan-tuan membuat entry ataupun membuat bacaan berdasarkan kepada momentum di 4 jam, maka itulah perjalanan weekly. Itu sebab 4 jam dia kuat tuan-tuan. Dia buat momentum sell, okey.
ni nak pergi jauh ni, kurang-kurang pun 2-3 hari. Kalau dia valid tuan-tuan, lepas tu kalau ada momentum sell di 4 jam campur momentum sell dekat daily, maka valid lah perjalanan monthly ni. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Betul lah, bukan kaleng-kaleng. Jadi bila saya tengok setup ni tuan-tuan, tu yang saya terpesona, terkesima, cakap ini sedap ni. Okay. Jadi based on that, kalau kita tengok sebelah kiri, saya balik kepada weekly tuan-tuan. Tadi ada soalan market dalam volume, ingat ni. Okay, tuan-tuan nampak di weekly candle sedang berada di zone 5-10 high, kawasan-kawasan tertinggi weekly, dan kebetulan berada di kawasan-kawasan tertinggi monthly. Lepas tu double zone. Okay. Di situlah kawasan tertinggi weekly, di situlah kawasan tertinggi monthly. Maksud tertinggi weekly tu adalah itulah kawasan tertinggi sepanjang minggu ni. Nampak? Itulah kawasan tertinggi sepanjang minggu ni. Saya ulang 2 kali. Kawasan tertinggi Sepanjang untuk minggu ni. Jadi kita dah tahu dah. So kita kena fokus mencari sell. Sell lah. Jadi kalau tuan-tuan lihat di daily, tuan-tuan akan nampak MA5 berada di luar top BB. Ni tanda-tanda extreme sell. Sebab sebelum tu tuan-tuan, di bawah ni extreme buy. Okay. Extreme tuan-tuan, saya suka extreme. Tapi dulu ada berita, kan abang kata extreme tak bagus, ataupun dia tak tepat. Tak tepat lah. Tuan-tuan, ekstrim di time frame kecil H1 memang mengelirukan kita. Itu kerja dia. Sebab dalam BBMA, ekstrim akan muncul dengan garisan MA5. Okay. Jadi boleh muncul lebih daripada satu ekstrim di H1 dalam satu hari. Tetapi Baksu, bila kita gunakan daily, ekstrim di daily tidak boleh muncul setiap hari. Paling kerap pun dia boleh muncul tuan-tuan, Paksu, seminggu sekali je. Paling kerap dalam keadaan trending. Okay. Apa yang berlaku sekarang tuan-tuan? Dia telah muncul sekali bulan lepas. Yang saya tandakan kotak bawah ni, yang saya gerakkan ni tuan-tuan, ni extreme buy. Dan sekarang ni pertengahan bulan 12 sekali lagi. Jadi ada sesuatu di situ. Macam lagu pula. Jadi bila berlaku re-entry sell di weekly dan extreme sell di daily, okay, maka ada sesuatu di 4 jam. Dan sesuatu itulah yang bagi kita entry. Jadi bagaimana kita nak nampak ini memang entry kita? Jadi nak tahu cara dia? Okey, selepas lagu ni. Selepas lagu ni. Ui, 11 lah. Bu, rehat lah Bu. Aduh, kacau lah cikgu ni. Okay, sekejap je, tak sampai seminit. Sekejap je kita berehat, kemudian kita akan sambung kembali. Okay, so jangan ke mana-mana, stay tune CTC.fm. Subhanallah 200. Dulu kau terlalu menyayangi diriku, kini kau berubah. Sedangkan ku menjaga dirimu seperti nyawaku. Di manakah sayangmu padaku? Pikiranku melayang, terbang entah di mana. Mengapa aku yang merasa sebabnya di hatiku? Oh.
tanpa air mata. Cukup luka cinta di hatiku. Cukup. Okey, baik. Kita bertemu kembali. Betul tak? Tak sampai seminit kita bersama dengan cikgu. Dan cikgu, saya tak nak buang masa cikgu. Teruskan cikgu. Di mana kita sepatutnya kita Okey tuan-tuan, berikan kepada ni. Selamat bertemu kembali. Alright. Sekarang tadi saya dah katakan di weekly, sekarang candle berada di kawasan tertinggi sepanjang minggu ni. Jadi kita fokus untuk sell. Dan di daily muncul extreme sell. Yang mana extreme sell paling kerap dalam satu minggu sekali dia boleh keluar. Jadi dia kuat. Baik. Dia satu signal yang kuat. Jadi bila ada re-entry sell di weekly, extreme sell di daily, maka di 4 jam tuan-tuan, di situlah tempat kita mencari entry. Dan sekarang ni kalau kita lihat, saya besar ni basuh. Okey. Lepas tu boleh nampak garisan yang saya tandakan kotak ni, yang ini apa nama dia? Cornflower blue. Cornflower blue. Okey. Yang tebal ni basuh. Okey. Nampak tak jarak dia dengan garisan hitam ni? Ni jauh kan? Tapi semakin lama waktu semakin dekat. Dekat dan dekat dan dekat. Apa cerita dia? Okey. Apa cerita dia sebalik? Maksud dia tuan-tuan, apabila jarak di antara, ni cara saya membaca, saya kongsilah. Jarak di antara EMA 50 ni mula-mula rapat dengan garisan hitam tengah, mid BB. Makin lama dia makin jauh dan jarak dia mula rapat dengan garisan low BB. Akhirnya macam ni. Dan saya jangkakan insya-Allah besok bertemulah garisan hitam luar ni dia panggil low BB dan EMA 50. Maksudnya tuan-tuan, bahawa kenaikan yang ada ni selesai. Habis. Jadi bila dah habis, kita nak melihat, sebab tadi kita dah nampak di weekly candle berada di zon-zon 5-10 high, kawasan tertinggi sepanjang minggu ni. Dan di daily pula ada extreme sell. Dia dah bagi tahu. Jadi di 4 jam kita dah nampak EMA 50 dah rapat dengan low BB. Betul. Dan tuan-tuan, inilah kawasan, tuan-tuan tengok daripada top BB ni sampai ke garisan mid BB ni tuan-tuan. Inilah kawasan-kawasan yang dipanggil market hilang volume sell. Saya ulang sekali lagi. Bila kita nampak bentuk macam ni, right? Candle-candle dah mula rapat dengan garisan mid BB. Daripada kotak ni, daripada hitam atas ni je ni. Maksud nampak tak? Sekejap ni, hitam ni. Okey. Dah menguncup ke bawah. Bila menguncup tuan-tuan, maksudnya kekuatan naik tu habis. Tak ada dah. Okey. Bila tidak ada tuan-tuan, inilah yang dinamakan market hilang volume. Market hilang volume sell. Jadi berdasarkan pada bentuk ni, zon untuk saya entry adalah di antara top BB hingga mid BB. Inilah kawasan-kawasan yang tertinggi daripada bacaan sekarang. Dan kita kena tahu tuan-tuan, bahawa setiap kali kita entry tetap ada risiko. Jadi bagaimana kita nak tahu kita punya risiko? Sedikit money management. Oh, cantik tu. Okey. Daripada harga semasa sekarang 122.20. Ya. Okey. Risiko yang saya masukkan adalah jikalau ada candle yang tutup di atas atau tutup di luar top BB, atas ataupun luar, okey, maka itu dipanggil momentum buy. Maka jikalau muncul momentum buy, maka terbatallah bacaan market hilang volume sell kita ni. Jadi jikalau terbatal, kita kira sekarang ambil harga semasa 122 sampai top BB tuan-tuan sekitar 60 pip. Okey. Jadi risiko kita tuan-tuan tahu
kena kira bahawa sekurang-kurangnya tuan-tuan kena bertahan 60 pip. Kalau saya tak ambil nombor ngam-ngam, saya doublekan dia. Sekurang-kurangnya duit yang saya ada tu tuan-tuan, sebelum MC ke sebelum whatever lah, sebelum tuan-tuan nak cut loss, boleh tak bertahan dengan 120 pip? Kalau mampu bertahan, silakan letak sell. Betul. Kalau tak mampu, jangan masuk. Itu sebab kita kena buat kira-kira kita. Ada orang pasu, dia tak ambil 60 pip. Dia ada kiraan dia sendiri. Ada yang kurang ber 60. Tak kisah. Kenapa 60? Saya tunjuk itulah garisan dia. Sebab tuan-tuan, garisan top BB DH4, saya ulang, garisan top BB DH4 pasu adalah kawasan yang tertinggi pada hari ini. Garisan top BB DH4 ni tuan-tuan, yang ni adalah kawasan yang tertinggi pada hari ini. Jadi, jikalau tidak ada sebarang candle yang berjaya tutup atau nak rapat pun tak nampak bahawa tidak ada bacaan untuk naik, maka di sinilah kawasan-kawasan market hilang volume. Dan di sinilah saya bermula saya punya layer sell. Itu. Dan saya tahu jikalau ada momentum buy di H4, saya terima, saya silap dan saya cut loss. Itu bacaan dia. Dan disebabkan ini adalah EJ atau JPY. Pak Su tengok saya ada buat satu profil yang mana Pak Su akan nampak 6 kotak di sini. Pair yang berlainan dengan JPY. Sebab ramai yang tanya, adalah pair belakangnya GJ, lepas tu UJ. Okey, jadi kita tengok cantik. Baik. Kalau tuan-tuan lihat di sini, saya buka 4 jam. Kenapa 4 jam? Sebab 4 jam adalah bacaan dia adalah untuk perjalanan weekly. Betul. Kalau H1 untuk scalping saja. Tu nak cari scalping, kita tolak tepi dulu lah, dalam kelas boleh lah. So kalau Pasu tengok, perasan betul-betul Pasu, di sebelah kotak top right, sebelah kanan atas right, Pasu dah nampak garisan biru dah bertemu dengan hitam. Kan? Tengok, tu dah bertemu. Nampak? Kita akan nampak daripada ke-6 ni akan ada sekurang-kurang satu chart yang beritahu low BB dah jumpa MA50 lah di 4 jam. Dan apa Pak Su? Dan di sini telah muncul bacaan arah kukuh sell yang mana candle telah pun berjaya tutup melepasi MA5 low, MA10 low dan mid BB. Maka tuan-tuan, untuk JPY dah ada pair beritahu aku nak jatuh. Macam tu. Jadi bila kita pegang satu pair tuan-tuan, kita duk risau, kau ni nak naik ke nak jatuh, nak naik ke, aku pening Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan buka macam ni, dah ada lah kawan dia beritahu. Sebab NZD JPY juga ada dipasangkan dengan JPY. Betul. AUD JPY tuan-tuan tengok, lepas tu tengok candle pun dah berada di bawah mid BB dan dia dah rapat. So cuma yang belum jatuh dia, yang belum nak macam AJ dan NJ ni adalah pair CAD JPY. Hampir-hampir rapat. Euro JPY. Jadi tuan-tuan, bila kawan-kawan tu dah beritahu, aku nak jatuh Kalau tuan-tuan perasan, setiap hari market tuan-tuan Pak Su bermula daripada pukul 6 pagi Isnin, maka sampai 6 pagi hari Selasa. Cukup satu candle daily. Jadi Pak Su, hari Isnin semalam tu 6 pagi, bank yang pertama dibuka adalah bank-bank yang berada di negara Australia. New Zealand. Lepas tu tengok, Australia JPY dia pergi dulu, New Zealand JPY dia pergi dulu. Nampak tak? Yalah cikgu dia pergi dulu. Sebab biasanya yang saya nampak AUD, NZD dia pergi dulu. Jadi dia dah beritahu, aku nak lawan JPY ni. Bila AJ jatuh, maka kita tahu yang JPY ni kuat. AUD ni lemah. Dan diikuti dengan NZD. Okey. Dan diikuti dengan lain. Jadi tentu bila kita buka 6 kotak ni, okey, rupanya macam ni. Dan bila saya bercerita macam ni, macam saya masa live trade, bila masa hari Khamis, malam Khamis dan Jumaat minggu lepas lah,
Dan insyaAllah 2 minggu lagi saya akan ke Kuching lagi. Kita boleh lah trade lagi lah, tak ada masalah. Dia bertanya, cakap, bang, ada 6 kotak, macam mana nak buat? Okey. Buka-buka dah ada. Alamak, okey. Cara nak buat, tuan-tuan, saya ni ada 6 pair. Okey, saya buang dulu, saya buang dulu, saya buang dulu, saya buang, saya buang dan saya buang. Kosong. Jadi saya nak letak 6. Okey, saya tekan Control M. Malaysia, market. Okay. Market. M tu stand for market. Sekali saya tekan Control M, dia ada basuh. Sekali lagi saya tekan Control M, dia hilang. Dia on off lah. Jadi saya tekan sekali lagi Control M, dia ada. Jadi permainan saya itulah on off. Okey, tu nak keluarkan pair tu sendiri. Okey, selepas tu saya pergi contohnya sekejap saya buat hide all dan saya show all balik, show all. Okey. Tengok saya cari 6 pair JPY. Yang paling atas sekarang ni USD JPY. Jadi saya right click, ini cara saya lah. Chart window, ada keluar kotak satu. Tadi kotak yang pertama. Betul. Okey, kedua Euro JPY. Saya right click, saya klik, left click chart window, kotak kedua keluar. Okey. Kemudian GBP JPY, right click, left click chart window, kotak ketiga keluar. Okey. AUD JPY, AJ, right click chart window, left click, kotak keempat keluar. Tak ada 6 kan? CAD JPY, chart window, kotak kelima keluar. Dan kita ada pilihan antara CHF JPY dan NZD JPY. Terpulang, saya ambil NZD JPY dan saya klik chart window, maka ada 6. Nak buat 7 pun boleh sebab monitor tak besar sangat kan. Tak besar sangat. So saya ambil 6. So macam mana saya nak buat? Saya offkan balik, saya tekan Control M. Dulu lepas tu saya duk fikir macam mana susun ni. Tu orang nak susun tu masalah dia. Takkan nak buat satu-satu kan. Gila lah. Sebenarnya tuan-tuan, dia memang dah dipermudahkan. Kita pergi kepada window. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. tile window, kita klik, Tile dah window. susun sendiri. Itu je. Itu saja. Nampak So benda ni rakaman, tuan-tuan boleh tengok balik lah ulang-ulang. Jadi sekarang saya susun ikut alphabetical order. Jadi di sebelah kiri ni saya biasa susun, saya ikut huruf yang A sampai Z lah. Okey. AUD JPY, Ikut abjad lah. ikut abjad. Lepas tu CAD JPY, lepas tu EJ Euro JPY, GJ dan NJ. Sekali lagi saya susun tile window, dia ikut susunan tadi. Jadi kita dah letak 6, kita dah susun. Kemudian bagaimana saya nak letakkan template? Tuan-tuan, template tuan-tuan kena buat sendiri. Buat sekali cukup, lepas tu dia akan copy je. Macam saya tekan sekali, nama dia saya buat kat sini sebagai BBMA only. Keluar kotak tu. Dan saya pilih time frame H4. Okey, tu dia. Dan sekali lagi di bawah CAD JPY, saya pergi BBMA only. Tu nama yang saya letak lah. Dan saya tekan H4. Okey, EJ Euro JPY, BBMA only, saya tekan H4. Begitu je dengan GJ BBMA only, saya tekan H4. Dan NJ, okey, BBMA only, saya tekan H4. Dan akhir sekali UJ USD JPY, BBMA only, saya tekan H4. Okey, tu dia. Tak, cikgu, sebenarnya benda ni bagi saya lah. Bila kita dapat tengok 6 pair, 8 pair. Yes. Jadi kita boleh yakin. Yakin lah. Sebab ada yang bergerak dulu. Okey. Sebab saya takkan trade tanpa ada bergerak dulu. Yalah. Biarkan ada abang-abang pergi dulu. Okay. Kita adik-adik ikut. Jadi maknanya dia dah beritahu, aku nak jatuh ni. Okey, kita ambil yang belakang. Ambil kesempatan. Kita ambil kesempatan positif. Okay. So, benda sama tuan-tuan. Saya buat ini untuk JPY Baksu. Saya buat untuk AUD, Canada, CHF, GBP, JPY, NZD. Prosedur yang sama? Ya, sama. Okay. Jadi senang. Terus ni kerja saya hari-hari. Terus sebab saya boleh scroll, saya tengok, okey, hari ni AUD, saya tekan AUD, ada 6 kotak. Okey. Kerja saya tuan-tuan, saya mencari bacaan momentum. Mana yang pergi momentum? Macam contoh sekarang Euro AUD, buat momentum buy di H4. Dah tahu dah tuan-tuan. Bila Euro AUD buat momentum buy di H4, bermaksud AUD USD nak terkejun. Jadi bila AUD USD nak terkejun, maknanya AUD lemah. Bila AUD lemah, Australia lemah, bila saya pergi kepada
senarai untuk JPY, maka kita akan nampak AUD JPY pun nak jatuh. Jadi bila AUD JPY nak jatuh, Euro JPY pun dan yang lain pun akan follow. Sebab tuan-tuan, currency ni dia macam ni. Ketuk kat sini, dia akan impact yang lain. Yes. Part ni yang memang saya seronok. Jadi saya nak confirmkan, okay, clear macam ni. Jadi apa yang saya gunakan adalah bentuk-bentuk macam ni, dan kita nampak contohnya di NZD JPY lepas tu kita nampak dah ada pertemuan garisan ni. Jadi di sini kita dah boleh fokus untuk bacaan apa? Bacaan sell. Kita mencari peluang-peluang sell, sebab inilah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk sepanjang minggu ni. Tertinggi untuk minggu ni. Saya jarang, sebab sekarang tuan-tuan kan ada isu Brexit. So far nampak dah cantik dah kan. Tapi saya jarang trade yang GBP, sebab al-maklum sekali dia ngap tuan-tuan, dia punya gap sekali buka, mau kau terduduk berdesuk bu. Siapa yang biru, cantik biru dia lah. Kalau merah, cerita je. Jadi pilihan di tangan anda lah. Saya mencari macam ni saja. Okey, saya nampak yang bahawa JPY dah kuat. Okey, jadi AUD JPY dah nampak arah koko sell, dan juga dia dah rendah. Dan bila kita kecilkan tapi tuan-tuan, bila kita nampak bentuk-bentuk ni DH4, nak tahu kekuatan dia apa tu? Kekuatan dia kita akan nampak di time frame H1 akan muncul bacaan momentum. Okey. Ni saya buka kepada di H1 AUD JPY. Nampak AUD JPY tuan-tuan, walaupun tadi dia jatuh, tapi H1 tak ada momentum sell. Tak ada. Okay. Tapi cuba kita buka dengan NJ. Ada momentum sell. Sorry. Maknanya candle yang merah ni lepas tu tutup di luar low BB. Jadi bermaksud memang ada kekuatan nak jatuh. Jadi sekarang NJ tu bagi laluan dulu. Aku ada momentum sell lah, aku nak jatuh ni. Cerita lebih kurang dia kata lah. Tapi kalau pergi ke EJ tuan-tuan, H1 tak ada lagi bacaan momentum. Tak ada. Arah kukuh pun tak ada. Pergi dekat CAD JPY, H1 tak ada momentum sell. Pergi kat GG H1 ada momentum sell. Ni. Jadi kita akan nampak daripada time besar kita kecilkan, bermaksud kita nampak yes, JPY ni kuat. Dan bila kita pergi UJ, pergi H1, belum lagi ada momentum sell. Jadi berdasarkan perjalanan harian menggunakan H1, kita tahu bahawa di NZD JPY ataupun NJ dan juga GG telah pun muncul momentum sell. Jadi bila muncul momentum sell di 4 jam, di H1, bermaksud perjalanan ni akan valid sampai besok. Dia satu hari sampai punya, besok sampai besok. Okay. Dan besok pula jikalau dia sambung jatuh menghabiskan perjalanan, dan besok kita tunggu tuan-tuan, jikalau momentum sell di H1 untuk GJ ni disambungkan atau bersambung dengan momentum sell di H4, tuan-tuan, maka perjalanan jatuhan untuk weekly dia memang valid untuk terjun lah. Sama juga dengan NJ. Sekarang H1 dah ada momentum sell. Jikalau besok tuan-tuan 4 jam ada momentum sell, ramai yang akan senyum simpul sebab dia tahu pair yang lain insya-Allah akan follow. Itu lebih kurang cara menggunakan pelbagai time frame sebagai penunjuk bahawa pair yang kita masuk tu situasinya adalah betul untuk kita letakkan entry sell ataupun buy. Ada sebarang soalan lagi Pak Su? Ada. NZD. Pairnya EN, GN. Okey. Jadi bila dah sebut NZD, saya pun ada buat satu profile nama dia NZD. Saya klik sini, tuan-tuan akan nampak 6 kotak NZD. Allahu Akbar. Jadi senang saya nak bercerita. Yelah, senang. Baik. Sebab ada dua tiga yang nakkan NZD ya. So, tuan-tuan perasan tak? Pak Su nampak di sebelah kiri ni atas NZD Canada, bawah NZD CHF, tengah atas NZD JPY, bawah dia NZD USD. Tapi di sebelah kanan tu Pak Su, Euro NZD, batu GBP NZD. Maknanya 4 sebelah kiri tu NZD dia nama NZD JPY. So NZD sebelah kiri, JPY sebelah kanan. Di sebelah kanan kotak tu tuan-tuan, Euro NZD. Maknanya NZD sebelah kanan. Bermaksud akan ada yang jatuh,
akan ada yang naik. Itu bacaan dia. Dan kalau tuan-tuan lihat di Euro NZD, muncul pula bacaan momentum buy di 4 jam. Okey, maknanya itu kekuatan nak naik. Jadi bila Euro NZD ada momentum buy di H4, maka NZD JPY, maka NZD Canada dan NZD CHF beritahu, aku nak terkejun dah. Itu cerita dia kan. Buka 6, tuan-tuan nampak? Okey. Jadi bila saya nak detail, saya akan masukkan pair tu multiple time frame. Sekarang saya buat time frame yang sama, tapi 6 kotak mempunyai currency yang sama. Lepas tu tengok kat sini, NZD CHF di bawah ni, nampak tak yang merah ni, berjahang ni? Ini nama dia momentum sell di 4 jam. Tuan-tuan, bila dah berlaku momentum sell di 4 jam, ini perjalanan jauh. Ini perjalanan weekly. Jadi bila ada momentum sell di H4, dia akan ada re-entry sell. Jadi tuan-tuan, besok peluang yang kita ada adalah untuk re-entry sell di NZD CHF time frame H4. Jadi dah beritahu tak Pazu untuk besok punya entry? Untuk esok punya entry dah beritahu. Dah beritahu dah. Okay. Dan bila kita dapat Euro NZD ada momentum buy, tuan-tuan, maka besok kita tunggu peluang re-entry buy di Euro NZD. Sama juga dengan NCAD NZD Canada, dah pun muncul momentum sell, maka kita menunggu bacaan re-entry sell besok. So tu sebab tuan-tuan bila nampak benda ni kan banyak nak masuk, jadi kena pilih satu lah. Satu lah. Relax lah. Jangan tamak. Itu sebab saya tak risau sangat bila saya nampak NCAD momentum sell H4, NCHF momentum sell H4, bermaksud NZD lemah. Jadi untuk mencari entry lebih tepat, maknanya kita nak kejelasan yang lebih mantap. Kita dah tahu direction dah beritahu. Nak cari re-entry, maka kita kecilkan time frame. Baru kita nampak. So macam sekarang yang dah muncul, contohnya kita ambil ini yang dah jelas tuan-tuan, NZD CHF. Okay, kalau nak buat, saya buat macam ni. Okay, ni katakan saya start NZD CHF. Ini senarai saya punya profile. NZD dah ada, NZD CHF. Saya klik, kita akan nampak 3 kotak. Jadi saya pergi di sini, katakan saya buat okey, kalau pasal nampak lemak cantik siut. Okey. Cantik gua. Cantik gila ni. Sebab kalau cikgu ni bagi semangat je. Kalau tuan-tuan nampak ni momentum sell kan? Ni momentum sell. Okey. Kita nak tunggu re-entry sell. Jadi macam mana pula kita nak tunggu re-entry sell? Okey, saya kecilkan kepada H1. Okey, ini saya bagi guide lah. Ni guide yang biasa saya gunakan. Okey, ni H4 dan ni di daily. Okey, kita dah nampak di 4 jam tuan-tuan ada muncul bacaan momentum sell. Bila berlaku momentum sell, bermaksud dia nak jatuh. Dia dah bagi bacaan dia nak jatuh ni. Tapi di mana kita nak entry? Kita nak entry adalah di kawasan re-entry sell. Bagaimana kita nak tahu dah bermula, dah aktif re-entry sell? Okey, kecilkan time frame, pergi kepada H1. Lepas tu tengok, nampak tak garisan top BB ni? Dia flat. Okey. Dia flat. Okey. Sebab satu candle H4 ada 4 candle H1. Jadi H1 dia akan bercerita lebih sikit. Dia banyak buat bentuk. Jadi top BB ni tuan-tuan, dia flat. Besok jikalau kita nampak candle ni tuan-tuan, dia makin naik. Kenapa makin naik? Nampak tak dia turun? Candle yang biru ni dah tutup pukul 11 ni tuan-tuan, 11 malam tadi, dah mula tutup dalam BB. Bermaksud kejatuhan tu consider dah habis. Siapa yang sell, TP lah. Tu sedang BB. Selagi candle tutup tu di luar BB, biarkan dia pergi. Tapi bila dia tutup dalam BB, tu maksudnya yang jatuh tu dah lemah. Itu je. Tu sebab saya dah hampir jarang guna Fibo lah. Sebab saya ikut garisan ni, tutup dalam BB, TP dan selagi berada maksud ni, berada di luar BB macam ni, yang merah ni, selagi tu lah, biarkan dia tutup dalam BB. okey, TP dan as long as biru, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, bila kita nampak dia naik macam ni, tuan-tuan nampak top BB biasanya nanti besok tengok dia kuncup. Ni bentuk yang selalu saya nampak. Jangkaan saya adalah dia kuncup ke bawah, dan tuan-tuan akan nampak garisan EMA 50 ni akan jauh daripada mid BB dan mula rapat
top BB yang kuncup ni dia akan rapat dengan EMA. Dan ketika zon-zon terbaik nak kenal adalah untuk re-entry cell DH4 pergi DH1 tuan-tuan. Jarak di antara garisan mid BB dan top BB nanti insya-Allah dalam melengkung besok insya-Allah, di situlah tempat-tempat yang dipanggil market hilang volume. Apa yang saya cerita ni tuan-tuan, benda ni saya cerita kat siapa sekalipun. Itu yang saya faham. Tapi kefahaman, keyakinan, yang paling faham, yang paling yakin adalah kita yang bercerita lah. Yang lebihnya cikgu lah. Yang mendengar, yang nak faham, nak yakin, ceritakan ke orang. Jadi bila orang yang dengar kita bercerita dan dia untung, dia seronok, tuan-tuan, bermaksud ilmu tu yang kita kongsi tu bermanfaat, maka kita akan rasa best lah. InsyaAllah kita boleh faham. Tu yakin tu datang. Tak ada nak sorok-sorok punya lah. Cerita saya tak ada nak sorok-sorok punya lah. Itulah saya cerita. Saya pergi kucing tu saya cerita, siapa saya jumpa situ saya cerita. Okey. Cuma yang mendengar tu faham ke tidak? Nak faham macam saya katakan, dengar agak-agak macam faham, buat, kongsikan dengan orang. Kalau kita nak tunggu tuan-tuan, lepas tu sampai kita faham tu nak cerita kat orang, tak tahu sampai bila. Kan? Cerita je. Sampai bila kita masak baru kita nak tu. Yes, dalam masa yang sama kita cuba masuk market. Kan? Rasa-rasa macam iya ke? Try dia masuk market. Macam ni punya sebab bila kita dah masuk market tuan-tuan, kita boleh bayangkan sesuatu. Kalau kita tak pernah masuk market, kita tak tahu kau nak buat apa ni penik. Bagi siapa dah tengok, kalau ada momentum sell di H4 dekat H1 tuan-tuan, nanti top BB dia menguncup. Bila menguncup, dia zone di antara top BB yang menguncup dengan mid BB tu, itulah zone market hilang volume. Okey, itu satu. Tapi apa pula yang membatalkan bacaan re-entry sell di H4? Kena tahu. Sebab kita nak tahu betul ke entry kita. Bila kita nampak market hilang volume sell di H1, tidak ada candle-candle membuat momentum buy di H1, maka valid lah perjalanan re-entry sell di H4. Tetapi jikalau muncul momentum buy di H1, maka terbatal lah bacaan re-entry sell di H4. Di situ kita punya kefahaman dan keyakinan akan bertambah. Sedikit demi sedikit dia akan bertambah. So back to NZD ni, so kita nampak bahawa dia dah lemah. Cuma di H4 ada momentum sell. Di daily belum ada arah kukuh lagi. Tapi bila bacaan di H4 dah ada momentum sell tuan-tuan, saya pergi sebelah kanan di H4, saya biasa menggunakan H4 sebelah kanan untuk mencari tanda kuat. Di tengah ni adalah daily dan di kiri adalah weekly. Okey. Tuan-tuan nampak? Saya katakan tadi sama Pak Su. NZD cat ni, HF ni, garis dia punya candle ni dah pun bersentuh dengan EMA 50 di weekly. Tuan-tuan, sekali lagi apabila EMA 50 di weekly ni muncul, maka inilah kawasan-kawasan re-entry sell di monthly. Inilah tuan-tuan. Ini perjalanan kuat ni. Yang tuan-tuan nampak ni umpama macam sinilah. Dia mengambil masa naik tu, tapi zone tu memang zone kuat lah. Kalau kita ikut apa yang ni, contohlah saya ambil sini ni 3 bulan dia turun naik ni. Sekali bila dia dah kuat, dah confirm jatuh tuan-tuan, untuk pair NCHF ni, ini yang telah berlaku lah, dia turun lebih 600 pip. Tapi tuan-tuan, sebelum dia nak turun jauh tu, dia akan buat pelbagai setup yang amat-amat, kalau kita tak faham, akan mengelirukan kita. Betul. That's why pegang weekly, pegang daily, tuan-tuan akan nampak, dan pergi 4 jam. 4 jam tuan-tuan kena cari confirmation dia, cari momentum. Kalau re-entry sell di monthly, sekurang-kurangnya tuan-tuan mesti jumpa momentum sell di 4 jam. Sekurang-kurangnya. Kalau tak ada momentum sell di 4 jam, entry tu tak kuat. Memang tak, bukan tak kuat, tak valid lah. Saya gunakan 4 jam. H1 tak boleh. H1 kalau tuan-tuan scalping okey lah, H1 tak ada masalah. Tapi kalau yang nak pegang lebih daripada 1 hari, cari momentum di H4, baru hati tu okey. Jadi bila bacaan-bacaan ni bergerak tuan-tuan, NZD HF ni, kita kembali balik pada NZD all ni, okey, kita akan nampak NZD yang lain akan membuat bacaan yang sama, dan Euro NZD kita akan nampak insya-Allah dia akan terbang. Tu bacaan dia. So ni yang saya buat hari, saya bangun tidur, saya tengok okey, nampak macam ini, saya tak tu, hati saya seronok tengok JPY. Okey, saya pergi JPY sekejap tuan-tuan, JPY all. Okey, saya nampak benda ni. So, mata saya nampak okey, di 4 jam dah ada arah kokoh sell di NJ. Dan saya tengok bentuk cantik pula dekat EJ. Sebab EJ
makin hilang volume sell kat sini. Cuma akan terbatal jika kalau ada baca momentum buy. Macam mana terbatal tuan-tuan, sedangkan pair yang lain dekat H4 ni dah ada arah kukuh sell, kan? Dah ada juga di H1 ada momentum sell. Jadi nampak yang JPY tu kuat. So kena bersabarlah dan bertahan. Sabar, bertahan. Okey. Saya rasa 11.31. So rasa itulah perkongsian pada kali ni lah. InsyaAllah pada minggu depan kita bertemu di hari yang sama, di waktu yang sama. Dan selepas tu minggu depan Rabu insyaAllah saya akan fly pergi Kuching balik. Khamis Jumaat, siapa yang free kita duduk mengetih balik kat Kuching. Okey, sebelum cikgu, JB ada orang tanya, tahun ni ada yang ke JB? Untuk sampai ke hujung. Bulan ni nampak gayanya bulan ni dan bulan depan tak ada kelas. Sebab saya dah ulang-ulang late, memang tak terkejar dengan komitmen keluarga. Betul lah. Tak terkejar. Maklumlah, orang baru. Orang yang keenam. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton dan saya doakan semoga ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Aslan Nasir ataupun Nasrul Efek akan dapat memberi manfaat kepada anda dan anda serap, hadam, dan insya-Allah saya doakan anda berjaya, murah rezeki dan sentiasa profit, ya. Maknanya kita dapat kurangkan kita punya MC tu pun dah kira, alhamdulillah. Ya, kurang depo kita lebihkan profit. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, esok seperti biasa segmen tajan SM SM tak ada, ya. Bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.